Guys, kejap ya. Aduh, yang seorang ni dia ada masalah dia punya Google Meet. Saya tak boleh biarkan dia. Kalau saya biarkan dia memang dia ni pekerja GNT tau. Dia kerja dekat GNT dan dia tak ada masa. So malam ni saja masa dia. So saya harap korang faham, saya bantu dia sekejap saja untuk ni. Aduh guys, dia tak boleh join lah. Asal dia tekan join, dia apa ni? You're the only one here. Padahal saya bagi dia link yang dekat grup kita tu. Saya tak tahulah. Apalah sebab. Aduh, itu paksa kita teruskan ni. Okay, tak apa, kita teruskan dulu. Okay guys, jom. Encik Azwan ada join tak kita punya kelas? Encik Azwan kalau tak ada saya teruskan. Mungkin dia tengah scalping lah tu. Atau dia dah boleh take profit tu. Tadi dia entry kawasan ni. Alright, Robert Chen. Okay, Mr. Robert Chen ada join. Okay guys. Encik Azwan ada, masih hold Mantap. Okay, kita tengok pukul 11.30 malam nanti Encik Azwan. Ada lagi 5 minit. Okay, untuk buat masa sekarang ni saya tengok ada untuk pengetahuan korang semua, ada beberapa orang student dalam ni new student. Saya rasa ada 2 orang atau 3 orang yang baru join tadi. So kali ni saya tak nak cakap terlalu laju. Saya nak kita santai. Saya nak beritahu ni lah. So guys, saya ulang sekejap. Lambat masuk pula. Tak apa. Kita belum start lagi, Cik Tuan. Kita belum start lagi.
Sebab kita nak menunggu seorang tu, tapi ada masalah dia punya ni, ada masalah dia punya ni. Saya pun tak tahu apa sebab. Okay, tak apa. So, jangan risau, kita punya Google Meet ni unlimited lah. Saya nak thank you pada salah seorang kita punya member, saya tak silap cikgu, saya nak sebut nama dia, Cikgu Angelin Swali kalau saya tak silap. Ya, betul. Thank you. Thank you sebab sharing kita punya apa ni? Provide kita link yang apa dia unlimited. Okay, so tak ada masa. So kita boleh tak perlu ni lah. Dapat pun Muhammad Sadikin. Nasib baik belum start lagi. Tu dia. Cik Sadikin, boleh ni tak? Okey tak? Dengar tak suara saya? Muhammad Sadikin. Boleh dengar suara saya tak? Jelas tak? Dengar. Tu dia. Hampir saya nak start tahu. Kalau tak, memang tinggal lagi. Okay guys, so jom kita teruskan. Patah Ali dia left meeting. Okay, tak apa. Mungkin dia nak ada hal dia. Okay, saya teruskan. Guys, so ini adalah hasil apa dia, kesimpulan atau rangkuman daripada kita punya zone support, zone SNR lah ya, dan juga kawasan-kawasan entry. Okay, so kawasan-kawasan entry, possible entry seperti yang korang nampak dekat sini. Okay, dekat sini apa sebab saya sell. Okay, dekat sini apa sebab kita sell. Kalau kita tengok pukul 15.15 ya, tengok dekat bawah ni yang warna hitam ni. Okay, entry sell dekat area ni. Sekarang kita dekat M15, kita sell dekat sini. Okay, sebab sekarang dekat M15 kan. Kalau nak tengok lagi ni, kita pergi dekat M5, kita akan nampak apa yang berlaku dekat MACD yang ni. Okay, tengok ada persilangan kecil, ada persilangan dekat sini. Tengok betul-betul ya. Ini news ini ni hari Isnin tau. Hari Isnin, Monday Blues. Okay, Monday Blues lah kiranya. Monday Blues pun masa US session, biasalah. US session kalau ada news tak ada news, kalau dia nak pergi juga. Sebab dia US session, momentum dia kuat. Tapi kalau contoh 9.30 tu ada news yang medium impact, bukan high impact, pun dia tetap akan pergi juga. Ya, lebih-lebih lagi kalau dia dah masuk zone lah. So masa tu kalau kita tengok dekat sini, so seperti yang saya explain dengan korang, kita punya first step untuk Fibonacci, saya akan bagi korang rangkuman kesimpulan untuk 1 minggu 5 hari inilah. Okay, so kalau kita tengok trend langkah yang pertama untuk kita punya Fibonacci X MACD ni. Okay, sama macam MACD ada 6 SOP penting. 6 SOP penting. Okay, yang tu korang simpan sebagai korang punya asas basic untuk MACD. Okay, sebab bila kita gabung dengan Fibo, dia menjadi sangat kuat, strong confirmation, dan kita tahu mana nak entry. Okay, so langkah yang pertama, okay, yang pertama sekali kita pergi H1 dulu. Okay, H4 pun boleh, tapi yang H1 bagi saya dah boleh. Okay, so contohlah hari Isnin tu, yang ni belum ni lagi kan. So macam yang saya bagi tahu, saya jarang entry sesi Asia dan sesi Eropah. Kecuali kalau ada masa baru saya entry. Tapi selalunya saya memang akan tidur sebab saya full time trader. Jadi saya akan tidur sampai saya hantar isteri saya pergi sekolah, sebab dia cikgu juga. Isteri saya seorang cikgu. Saya hantar dia pergi sekolah, lepas tu saya balik, saya buat mapping. Saya uruslah urusan keluarga apa semua. Lepas tu
saya tengok-tengok live chat kejap, saya tengok market. Lepas tu saya buat benda yang penting lah. Okay, selesai pukul 4, dalam pukul 6 petang macam tu, baru saya akan mulai membuat mapping. Okay, baru saya buat mapping. Alright. Tapi pun kita tak boleh nak terus membuat entry, sebab contoh kalau ada news pukul 8.30 malam sebagai contoh, so kita boleh standby 8.30 malam ya, dan tengok potential entry yang setup kita. Okay, so tak semestinya kita terus membuat entry masa news masuk tau, sebab news ni kadang-kadang dia manipulasi sahaja. So kita hanya guna news ni untuk untuk kita, news ni guna, dia punya function adalah dia tambah momentum pada candlestick tu lah. Ya, dia boleh pergi jauh. Okay, lebih-lebih lagi kalau dia dah masuk zone lah. Zone maksud saya, zone bila saya sebutkan zone ni adalah yang warna pink, zone resistance. Ini adalah zone warna hijau ni zone support. Okay, warna kuning ni adalah zone golden zone. Ini ada warna kuning. Okay, macam mana kita dapat support and resistance? 3 zone kita ni adalah dengan teknik ada 7-8 langkah. Okay, yang saya nak ajar dengan korang ni lah. Okay, yang jangan risau. Saya bila saya kata sebelum ni saya bagi tahu kita kelas. Lepas tu hari ni saya jemput lagi korang join kelas lagi, sebab saya untuk pengetahuan korang semua, bila kita nak menjadi seorang full time trader ataupun kita nak gather information, kita nak faham sesuatu benda, terutama sekali trading kan, market tu kita tak boleh nak terus faham tau. Saya sendiri dulu, bila saya belajar sendiri tau. Saya belajar sendiri, banyak membaca lah, banyak research. Jadi bulan pertama memang agak susah, bulan kedua susah. Tapi sebab masa saya belajar, saya tak diajar tentang ni tau. Saya tak diajar pun tentang support and resistance. Tak ada orang yang nak ajar saya. So hari ni saya nak bagi tahu dengan korang awal-awal, korang bertuah sebab ada yang sanggup ajar dengan korang secara transparent bagaimana nak cari kawasan entry. Okay, di mana lokasi-lokasi entry, zone support and resistance, macam mana nak mapping, marking semua. So korang bertuah. So ini adalah shortcut untuk korang. Dia bila korang terus belajar tentang benda ni, yang penting korang dah ada basic tentang trading, korang tahu apa tu candlestick, korang tahu apa tu trend line, korang tahu apa tu engulfing. Itu adalah basic yang korang kena ada dalam trading. Okay, jadi ini adalah shortcut untuk korang. Kiranya adalah dia, sebab macam saya 2 tahun tahu saya punya fasa pembelajaran. 2 tahun fasa pembelajaran saya. Jadi learning curve Iwan, apa sebabnya? Okay, mantap. Learning curve saya sangat panjang, 2 tahun nak 3 tahun. Okay, korang bertuah. Saya tak tahulah kalau yang memang dah ada dalam kita punya yang sekarang tengah yang dalam di kalangan korang yang ni yang memang dah 5 tahun trading, okay, dah 4 tahun. So mungkin ada juga di kalangan korang yang baru 2 bulan 3 bulan lepas terlibat dengan trading. Jadi untuk orang yang baru saja terdedah dengan trading ni, ini adalah shortcut untuk korang, sebab ada yang sanggup ajar korang ilmu tersebut yang sebenar tu. Kalau korang pergi dekat luar, dia akan charge korang macam-macam. Ya, pernah salah seorang student kita ada dalam grup kita sekarang tu. Dia tak silap saya, yang saya ingat tahun lepas saya ajak saya di join kelas. He's a Chinese lah. Dia bagi tahu saya, bang, saya bayar 3,000. Saya bayar 3,000 untuk ikut kelas trading, dan saya bayar lagi 5,000 untuk master class. So saya bagi tahu dia, macam mana sekarang dah pandai trading tak pandai. So saya tak tahu bagaimana dia diajar. Tapi untuk orang hari ini, sorry saya bercakap agak panjang sedikit. Ini adalah shortcut untuk orang. Jadi kalau saya ajar minggu 3 hari lepas kita korang semua join kelas,
mungkin korang tak faham, masih tak faham, jangan risau guys. Korang jangan risau sebab kalau korang terus membuat kelas dan korang akan faham. Korang sendiri akan faham. Secara otomatik korang akan faham apa yang market ni sebenarnya, apa yang trading ni buat. Dan korang akan nampak dia sebenarnya adalah benda yang berulang-ulang. Cuma kita dikelirukan oleh market punya trend tu lah. So dengan teknik ni yang saya ajar ni, korang boleh senang untuk mengadaptasi perubahan dalam harga market. Kalau kita tak guna teknik ni, kita bila market changing, kita tak tahu dia nak pergi mana. Kita akan stay pada satu kawasan. Kita sukar untuk kita mengadaptasi perubahan dalam pergerakan market tersebut. Okay? So langkah yang pertama, sekali, so dekat sini dia ni, saya harap Cik Azwan dah take profit sebab tadi sebenarnya dia dah pergi 90 pips, tapi kalau nak hold juga set break even ya. So tadi kalau contoh Cik Azwan ada entry, saya ada share video dekat grup kita. 1968 take profit 1958, 100 pips ya. Dah pergi 100 pips kalau contoh entry daripada sini sampai sini tadi. Dah pergi 100 pips dah tu. Masih hold, mantap. Masih hold. Okay guys. So sebab hari ni tak ada news, saya tengok pun dia dah macam ni tau Cik Azwan. Tak apa, bagi saya dia dah jadi tau. Sebab Cik Azwan memang dah jadi tau. Dia daripada sini sell 100, tadi Cik Azwan saya tak silap sell kawasan 1966. Okay, 1966, lepas tu dia pergi sampai bawah ni tadi 1959, dah 80 pips tau Cik Azwan. Patut kalau Cik Azwan entry besar sikit, dah take profit, tak payah nak hold panjang-panjang. So 80 pips tu besar tuan. Tu saya nak kita awal. Jangan control emotion ya, emosi kena kawal. Okay guys, saya teruskan. Okay guys, so kita pergi pada hari Isnin. Saya nak bagi tahu dengan korang. So saya minta maaf, saya nak korang ikut kelas ni sampai habis. Saya cuba untuk cepatkan. Okay, so tapi memang dalam masa sejam tu lah, memang 1 jam. Jangan risau, Cikgu Angelin akan rekod untuk kita dan nanti dia akan share dalam grup. Okay, so langkah yang pertama, kita kena pergi dekat edge 1. Okay, kita pergi dekat tu semak dah. Okay, hanya untuk korang saya buat tu. Okay, kita pergi dekat edge 1, saya zoom tepat ni. Kita edge 1, apa yang kita nak tengok dekat edge 1? So dekat edge 1 kita nak tengok yang pertama sekali, langkah yang pertama, semak, kita nak tengok trend line. Ya, nak tengok trend line. Saya bagi besar sikit ni sebab tak nampak. Baru nampak dia punya trend tau. So apa, saya buka MACD dulu sebab tak nampak dia punya ni. Tak nampak dia punya ni. Indicator zone tu valid entry. Okay, tak apa, Cik Sadiqin tinggal dulu ya. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dekat edge 1 masa hari Isnin. So untuk cari trend line atau trend line tu kita tengok daripada sehari awal atau market sebelum tu. So kalau kita tengok yang ni, yang saya tunjuk ni, korang tak nampak tau. Yang ni adalah hari Jumaat sebelum inilah, ni hari Isnin. Sabtu Ahad mana ada trend kan. So kalau kita tengok daripada sini, ada satu puncak dekat sini, ya. Yang ni sama rata lah. Lepas tu ni hari Jumaat punya market minggu lepas, dan dia turun dan dia naik lagi dan dia membuat rejection, shadow rejection, dan dia turun. So kita marking macam ni, ambil kawasan tu. Okay, lepas tu dia buat rejection dekat sini, dia buat rejection lagi yang shadow ni, kita ambil lagi marking. Ini untuk lebih spesifik lah, untuk tentukan trend line. Jadi dekat sana, lepas tu ini contoh kita sekarang berada dekat hari Isnin. Kita nak cari trend line kan. Lepas tu kita tengok lagi ada satu rejection lagi, dan rejection tersebut lebih rendah daripada yang ni. Harga dia. Dan lebih rendah daripada yang ni. So kita ambil lagi ni, dan itu adalah zone lebih rendah. Lepas tu kita tengok lagi, detect lagi, ada lagi satu dekat sini lebih rendah. Jadi itu adalah
downtrend lah. Kita dah boleh dekat edge 1 kita dah dapat dia downtrend. Jadi kita tarik macam ni. Dia tak semestinya sama tau. Okay, korang jangan OCD ya, jangan OCD. Iaitu OCD ni maksud dia jangan nak rasa nak bagi dia sambung sama rata macam tu. Macam ni. Dia jangan korang kita macam tu. Dia memang tak akan sama-sama rata. Yang penting dia menurun ke bawah. Trend line tu macam ni. Okay? Yang penting dia selari walaupun shadow tu tak sama atau body tak sama. So kalau saya ambil shadow sebab bagi saya shadow ni kalau kita tak ambil shadow kita akan kena, kalau kita entry kita kena SL. Kita boleh hit. Itu nanti korang faham jugalah. So kalau kita tengok sampai bila sesi USA tu muncul ya dekat sini. Sesi USA candle dia yang ni 15 ni ya, tengok dekat bawah. Dia hit saja trend line punya kawasan tu, terus dia junam. Ya, saya lupa kalau masa ni ada news ke tak. Saya tak ingat dah. Okay? Dia terus junam. Dia hit trend line kita. Ya, dia hit kita punya trend line. Okay. Jadi tapi kita tak boleh kalau kita tak boleh terus nak pasang trend line dan kita tunggu candle masuk dan kita entry. Tak boleh. Kita wajib ikut SOP kita. So, itu kita dah ada langkah yang pertama. Langkah yang pertama tadi kita pergi H1 cari trend line. So, yang ni adalah trend line dia adalah bearish lah atau downtrend menuju ke bawah. Jadi kita pun dah marking. Selesai step kedua. Step pertama tadi kita pergi dekat H1, step kedua kita marking trend line. Sehari sebelum tu. So, itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita kena tunggu. Kita kena marking ya, high and low. Okay? Ini yang selalu yang selalu bagi student bingung ya. Bagi student bingung lah. Okay? So untuk mencari high and low tu, untuk saya sendiri ya, nak cari high and low masa sesi Eropah pun boleh, tak ada masalah. Okay? Maksudnya 15 minit, okay, untuk sesi Eropah dia start pukul 4 petang. Okay? 4 petang waktu Malaysia. Maksudnya dekat MT4 kita pukul 10 pagi. Okay? Sesi Asia dia start dekat MT4 pukul 2.5 minit pagi. Subuh tu dekat MT4. Dekat Malaysia, sesi Asia ataupun Tokyo session, Jepun punya session lah, ya, 8.5 minit pagi. Itulah sesi Tokyo start. Okay, dia start sampai pukul saya ada dia punya indikator. Saya pun lupa sampai pukul berapa dia stop. Tapi yang pasti dia start pukul 8.5 minit pagi. Okay. Lepas tu pukul berapa sesi Asia close, saya tak peduli dah. Yang saya tunggu adalah pukul 3.45 minit petang waktu Malaysia. Okay. Sebab masa tu 3.45 minit petang waktu Malaysia, saya dah boleh membuat mapping. Saya dah boleh mencari langkah yang ketiga ya. Langkah yang ketiga tu tadi H1, lepas tu langkah kedua cari trend line, dan langkah yang ketiga, okay, saya nak cari high and low. Jadi untuk saya nak membuat entry di kawasan di sesi Eropah yang akan bermula pukul 4 petang, saya kena tunggu 3.45 minit petang. Apa sebab saya nak tunggu masa tu? Sebab saya nak tunggu sampai sesi Asia tu selesai buat candle kedua terakhir. Ya, sebab saya pergi dekat M15. Okay? So 15 minit sebelum tu, sebelum 15 minit sebelum pukul 4 petang, 15 minit terakhir tu adalah candle yang terakhir yang dicipta oleh sesi Asia.
Okay, so close candle yang terakhir sebelum pukul 4 petang tu dia close saja, lepas tu pom sesi Eropah pukul 4 petang. Jadi contohlah saya nak entry pukul 4 petang sebab saya nak momentum sesi Eropah tu. So saya akan membuat marking macam ni. Okay, saya dah buat saya pergi H1 dan saya marking trend line. Okay, so kiranya saya dah dapat sehari sebelum tu saya dah dapat trend line dia 1, 2, 3 dan dia adalah bearish. Jadi saya membuat andaian yang bila saya membuat andaian yang sesi Eropah ni, okay, kalau dia hit kawasan ni dia akan turun. Kalau dia hit kawasan bawah ni dia akan fly. Tapi masa tu belum ada zone SNR lagi, belum perform lagi. Ni sekarang kita nak pergi step keempat ni. So kita tengok sama-sama ya. So kita tengok sama-sama. Ada tak? Walaupun saya tak entry masa tu, kita sama-sama tengok. Ada tak? Ya, untuk Fibonacci ini, ya Fibonacci ini pun kita tak boleh sembarang tarik. Kita kena tengok bentuk candle tu. Ya, ada candle yang memang ada pembentukan candle tu yang memang tak sesuai untuk Fibo. Ya, yang tu nanti saya akan explain dengan korang. So yang macam hari tu saya ada explain candle menurut Fibonacci, Leonardo Fibonacci, pembentukan kehidupan ya dekat dunia kita ni atau benda hidup lah, dia perlu sifat Fibonacci sequence tu mesti benda tu wajib ada, dia mesti simetrik dan geometrik. Okay, so kalau dia betul-betul simetrik dan geometrik, ini contoh dia lah. So dia bila dia nak membuat uptrend sebagai contoh ya, bila dia nak membuat uptrend ni kalau kita tengok naked chart, saya iklan dulu ya sebelum pergi step keempat. Step yang ketiga tu, iaitu kita nak cari sana. Saya pergi iklan dulu ya. So bila korang nampak ini naked chart lah, kalau saya ya, bukan saya lah, semua trader, professional trader memang macam tu. Bila kita nampak macam ni dekat H1 kan, ada satu candle, dia turun, lepas tu dia membuat rejection dan dia fly, dia terbang dan dia mulai membuat momentum bullish ke atas. Dan lepas tu ada lagi satu higher high dekat sini dan dia turun lagi. Okay, harga yang terbentuk selepas tu, rejection yang dekat bawah ni lebih tinggi daripada yang ni, lebih tinggi daripada yang sebelum tu. Itu adalah hint untuk strong buy ya, momentum dia mesti macam ni. Tapi kalau itulah sebab ada trader yang memang dia senang untuk keliru sebab dia tak faham bagaimana basic pembentukan sesuatu harga tu. So kalau contoh, jadi itulah selalunya bila ada trader dia fly sekali tapi dia tak tengok pun harga yang terbentuk dekat ni, pembentukan structure tersebut maksud saya. Okay, lepas tu dia buy, lepas tu dia candle tu pergi sell pula. Sedangkan structure dah berubah. Ya, kita kena pandai adapt lah. So salah satu cara yang paling basic untuk senang untuk kita adapt dengan pembentukan trend dan juga untuk kita cari tarik Fibo tu adalah apabila berlaku satu rejection. Kalau contoh dia nak uptrend lah, dia berlaku sell stop atau rejection lah, lepas tu dia fly, lepas tu dia turun lagi dan berlaku satu pembentukan ni lagi, dia turun dan dia naik lagi. So itu adalah harga ni lebih tinggi daripada yang sebelum ni. So itu memang hint buy dah strong lah dekat sana. Okay, hint buy itu dah memang strong. Dan kalau dia simetrik lagi, kalau kita tengok dia betul-betul geometrik ya, kita tarik Fibo pun memang dia akan hit kawasan golden zone. Memang dia akan hit golden zone. Kita marking golden zone kat sini 61.50 dan kita dapat yang ni. Okay, kita punya zone resistance dekat sini. Saya dah masuk bab ni, resistance dekat sini, support dekat sini. Ni. Okay, so lebih kurang macam itulah. So itu adalah formation, itulah
hint information untuk bullish. So kalau kita kembali pada ni, kita nak masuk langkah yang ketiga tu. Okay, sekarang kita nak tengok, kita nak tarik Fibo. Okay, sesi Eropah di dekat sini 11 ni. Okay, candle yang ni, satu biji ni. Okay, saya nak padam dulu. Okay, nak padam semua. Trend line memang dah betul. Okay, ini adalah candle sesi Eropah. Yang ni tahu, ni warna merah ni. Okay, lepas tu dengan anggapan macam ni lah. Okay, belum ada pembentukan, sebarang pembentukannya. So kita tengok ada tak? Sebab masa ni saya tak ambil entry tahu. Jadi, okay, tadi step yang pertama kita pergi edge 1, cari trend line dan membuat marking. Okay, yang ni kita nampak bearish. Jadi kita tarik menuju ke bawah. Okay, sampai yang sekarang, yang hari ini punya. Lepas tu kita nak tanda high and low yang ada masa tu. Jadi macam mana kita nak tanda high and low? Okay, high and low. Sorry, saya bagi zoom depan sikit. Sebelum tu saya nak tengok harga. Okay, dia dah start nak turun balik. Okay, Cik Azwan masih hold. Okay, lepas tu kita ambil garisan melintang lah dekat atas ni. Okay, lepas tu kita cari, jangan fikir pasal trend line dulu. Okay, abaikan tentang trend line dulu. Sebab trend line kita dah marking. Okay, trend line kita dah marking, iaitu trend line kita bearish ni, menuju ke bawah. Jadi analisis kita, kalau kita punya decision nanti kalau dia kekal sampai sesi Eropah ataupun sesi Amerika, dia masih kekal bearish, masih di dekat area zone SNR saya nak cari sell. Macam tu. Tapi tak boleh sembarang kita nak entry. So, okay, kita pergi pada step yang ketiga tu. Kita nak cari high and low. Jadi kita cari high and low lah. So, saya marking dulu. Sebab tak nampak ni, saya marking macam ni. Ini adalah candle sesi Eropah 10 pagi. Okay. Jadi saya nak marking high and low ni. So, the latest lah. Jadi, kita marking dulu. Sepanjang kita marking dulu. Sebenarnya kalau sekarang ni memang dah susah sedikit sebab market dah pergi tahu. Benda ni dah berlaku. Kalau dia baru nak berlaku, contoh 15 minit sebelum pukul 4, kita tahu macam mana nak membuat marking high and low tu. Tapi tak perlu risau sebab kita kuat angin lah guys. Tapi sama juga, masih boleh juga, tak ada masalah. Jadi kalau kita tengok dekat sini, jangan ni tahu, ini pembahagi sesi Eropah ni garisan panjang ni. Ini sesi menuju sesi Amerika dah ni. Jangan tengok yang saya ni, sekejap saya marking dulu. Nanti korang blur pula. Okay? Saya marking yang saya bagi warna kuning ni adalah zone sesi menuju sesi US ya. Dia menuju sesi USA. Jangan tengok ni hitam dulu. Kita tengok yang ni saja dulu. Kita tengok yang ni. Okay, jadi saya marking, saya ambil trend line atas tu, saya marking low. Apa sebab yang tu low? Ini yang paling low kan, tengok shadow tu. Itu yang paling rendah shadow dia. Okay, jadi saya garisan macam tu lah. Lepas tu saya ambil paling yang high tu, yang ni lah kiranya. Senang kan? Tak payah nak fikir panjang. Basic. Okay. Okay, lepas tu, itu adalah high dia. So, kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok, dia menuju apa? Dia daripada bawah, ini paling rendah lah. Dia menuju ke atas. Okay, walaupun dekat sini adalah bearish. Memang bearish. Trend line adalah bearish. Itu saya bagi tahu awal-awal tadi, tak semestinya bila kita dah dapat trend line bearish, kita nak terus sell. Kita nak tunggu candlestick price tu hit balik kawasan trend line kita tu. Tak selari dengan yang ni. Baru kita entry sell. Tapi sesi Eropah tu belum tahu lagi dia. Tapi kalau kita tengok dekat sini, masa sesi Eropah tu dia yang ni tahu. Dia dekat sini. Dia tak sampai pun dekat sana.
So kalau kita tak ada ilmu, kita terus sell lah, kiranya, betul tak? Ataupun kita tak tahulah kita antara sell atau buy. Okay, kita tak tahu apa-apa yang berlaku. Okay, itu saya bagi tahu awal. Itulah saya bagi tahu dengan korang, saya tak berapa suka nak entry dekat sesi Eropah dan juga sesi Asia. Sebab saya nak market tu gerak dulu sampai sesi Amerika, baru saya nampak official punya trend. Okay, nak tahu mana kawasan yang entry itu. Jadi tak apa, saya buat saja untuk kita punya education. Jadi kita nampak dekat sini, ini paling tinggi, ini step yang ketiga tau. Ini paling rendah. Jadi kita tengok dekat sini, ini memang bearish. Tapi sebenarnya dia start daripada sini, dia tengok. Dia daripada sini, dia turun menuju ke bawah. Sampai harga yang rendah ni. Lepas tu, dia menuju ke sesi Eropah, dia fly sampai sini. Jadi, bila kita nak tarik Fibo, kita bukan tarik daripada ni. Kita tarik daripada bawah yang recent tu. Jadi kita tarik, sebab so kiranya kita dah dapat high and low lah. Okay. Sesi Eropah punya candle yang ini. Saya tak tahu korang nampak tak saya point-point ni. Oh, nampak juga. Okay, aduh, lagging lah guys. Minta maaf ya. Okay, aduh, kesian korang. Apa? Jadi, saya nak tarik, sebab daripada sesi Asia ke sesi Eropah, dia menuju ke atas. Yang recent, iaitu harga rendah ke atas. Jadi, saya akan tarik Fibo daripada bawah pergi high and low tu. Okay, mari kita tengok apa yang berlaku. Apa yang berlaku dekat sana. Jadi kita dah tarik Fibo daripada ni. Kita dah tarik Fibo daripada ni pergi sampai higher high tu. Ya, ini candle sesi Eropah. Okay, saya tarik daripada sini menuju ke atas sebab higher, dia punya pembentukan market daripada low menuju higher high yang recent sebelum bermulanya sesi Eropah tu. Jadi saya, okay, itu step ketiga. Step keempat, saya akan pergi time frame rendah. Saya nak pergi M15. Okay, saya pergi M15. Okay, yang ni lah tadi. Okay, yang ni. So ini adalah kita punya, ni saya padam Fibo lagi sekali. Saya ambil Fibo. Jadi saya tarik daripada ni, harga paling rendah tu. Sebab sesi Eropah, yang ni ke? Sorry, yang ni. Ni yang ni, bukan ni, sampai sini. Okay, macam tu tau. Okay, abaikan sesi Amerika dulu. Abaikan sesi Amerika ni dulu. Jangan tengok sesi Amerika. Sesi Amerika yang ni. Start daripada ni. Jangan tengok sesi Amerika. Okay, jangan tengok sesi Amerika. Saya letak ni lah. Jangan tengok sesi Amerika. Saya bagi tebal sikit. Okay, jangan tengok sebelah kanan tu. Tengok yang sebelum ni. Sampai sini lah. Okay, saya dah tarik Fibo daripada bawah ke atas. Okay, saya tak ambil yang ni. Sebab ini sesi Eropah dah ni. Sesi Eropah punya momentum dah. Okay, lepas tu saya dah tarik. Langkah yang ke tiga tadi, saya dah, daripada saya marking, saya tarik Fibo di H1. Lepas tu saya turun, langkah keempat saya add pergi M15. Langkah yang kelima saya nak membuat marking support and resistance dan zone, golden zone. Okay, saya nak marking golden zone. So apa saya buat? Okay, kalau kita tengok Fibo, kita macam mana nak marking? Okay, kita dah tarik Fibo daripada bawah ke atas. Jadi mana harga atas tu adalah zone resistance kita. Kalau kita tengok sebelum tu, okay, yang ini adalah permulaan hari Isnin lah, garisan putus-putus ni. Okay, kalau kita tengok sebelah kiri dia ada resistance sebelum tu, betul? Yang ni sesi Asia. Dan sebelum tu pun ada zone resistance. Kalau kita tengok bawah,
ada support yang telah terbentuk sebelum tu. Dan tapi kita tak guna pun, kita abaikan sahaja, itu sesi Asia. Boleh, tak ada masalah. Nanti kita hantar rakaman juga. Okay? Jadi, tapi kita tak marking pun zone support and resistance tersebut. So, kita hanya membuat marking sebelum sesi Eropah start, dan kita nampak dekat sana ini harga tinggi, harga rendah. Jadi kita dah dapat parking dia. Jadi kita boleh dah nampak dah confirmation dekat sana. Jadi secara otomatiknya Fibo dah tolong kita marking kawasan resistance. Jadi kita tarik, sebab ini masih sesi hari itu kan, tarik sampai sini. Sampai sini saja. Sebab yang ini sesi Eropah dah ni. Jadi kita bagi dia warna merah sebab dia zone sell, bearish. Okay? Jadi confirm lah. Sebab kalau Fibo dah tolong kita marking, kita ambil yang ni sebagai kawasan resisten. Tapi bila kita tengok ini, betul lah. Memang kawasan resisten. Sebab Fibo tak pernah salah. Okay? Tengok dekat sini ada resisten. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Okay? Lepas tu dekat bawah, kita nak marking zone support. Ya, dekat kawasan low yang paling rendah tu sebelum sesi Eropah. Jadi kita nampak sebelah kiri ada zone support juga. Jadi memang dah tepat lah. Memang kita punya marking memang cun lah kiranya. Jadi kita tarik rectangle, kita marking sampai sini. Okay, marking sampai sini. Ya, sampai sini. Tengok ni. Higher high, lower low dia. Ini kita bagi warna hijau sebab dia kawasan buy, zone buy. Okay, kalau orang follow signal, orang akan nampak apa sebab sipu-sipu. Okay, dia bagi harga 1955, 1956 zone sell. Okay, 1951, 1950 zone buy. Sebab dia itu dah masih mapping kan. Macam itulah. Jadi kita dah tarik Fibo, sekarang kita nak buat untuk cari kawasan golden zone pula. So golden zone ni adalah di antara 50 dan 61.8 value dia dekat Fibo. 61.8 dan 50. Okay, jadi kita ambil rectangle. Kita ambil rectangle. Tarik dia. Okay, yang ni kita tak perlu fikir apa-apa dah. Memang itu zone golden zone dah tu. Golden zone ni adalah apa sebab dia dibagi tahu golden zone? Dia adalah kawasan retracement. Ya. Contoh kalau harga sedang nak fly, dia nak terbang. Kalau dia tengah fly, dia mesti buat rejection dulu. Dia nak buat baru kiranya macam orang kata correction, lebih kurang macam itulah. Dia tak boleh nak terus terbang di atas. Dia nak buat retracement dulu. Memang itu dia punya behavior. Okay, kita bagi dia warna gold. Okay, sebab itu adalah kawasan retracement. Okay, guys. Okay, so ini 9.10.15, 9.45. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia terbang. Ini high, dia pergi atas, dia turun, dia retrace, baru dia fly, dia turun balik. Okay, tak berapa sedap dia punya, tak berapa cantik dia punya formation, tapi masih valid lah. Dan pips dia sangat-sangat kecil. Dia 20-50 pips, okay. So, sekarang ni, orang kena tukar orang punya pemikiran. Orang kena macam ni. Jangan fikir tentang retracement sahaja. Jangan fikir tentang golden zone. Sebab kita bukan membuat entry dekat kawasan golden zone sahaja. Okay? Kita tak membuat entry di kawasan golden zone. Kita membuat entry di kawasan zone kita, mana-mana di tempat kawasan mana yang candlestick tersebut hit. Okay? Contoh bila dia hit yang ni ini belum sesi Asia lagi. Ini belum sesi Eropah tau yang ni. Sesi Eropah yang ni. Ya, daripada ni sampai sini adalah sesi Eropah. Okay guys? Daripada bawah dia menuju ke atas itu adalah sesi Eropah. Jadi kita punya ni kita boleh tarik sampai dia belum perform lagi lah. Memang susah sikit lah. Pelik sikit cara nak explain sebab
benda dah jadi kan. Okay. Tapi saya kurang faham. Okay. Jadi kita dah nampak macam ni. Alright. So tepat pukul 10:15 pagi, candle jatuh di kawasan resisten. Kawasan support. Dia jatuh di kawasan support. Dan kita boleh katakan yang ni adalah valid untuk entry. Tepat pukul 10 pagi ya. Kita dah siap marking dah tu. Dia jatuh kawasan support, kita hentak buy. Dia hentak buy, dia fly. Dia langgar golden zone, dia ambil resisten, baru dia buat retracement. Ya, dia ambil kawasan retracement area yang ni. Dekat berhampiran 50. Ya. Dia tak ambil sampai bawah ni. Tak kisahlah sebab yang penting dia area, sebab dia ambil itu sebab yang ni tahu ada kau tengok dekat sini. Ya. Memang korang akan ni sebab kita retracement tu contoh 9:30 pagi, 9:30 malam sesi Amerika kan. Dia contohlah 9:30 malam tu candle dia touch support area. Kita hentak buy, dia fly. Dia touch resistance, dia mesti akan buat dia buat retracement dulu. Dia hentak golden zone baru dia sambung fly. Okey, macam tu. Okey. So inilah yang berlaku pada sesi Eropah masa tu. Okey, boleh faham? Muhammad Sadikin dia line dia slow, dia DM saya. Apa nanti dia tengok inilah dia tengok kita punya So, kita dah dapat tadi saya huraikan lagi, saya ambil daripada awal ya. Untuk teknik ni, yang pertama sekali edge 1. Kita pergi edge 1, cari trend line. Okay, langkah kedua cari trend line. Langkah ketiga mark high and low. Kita marking high and low daripada edge 1. Lepas tu kita pergi M15. Kita pergi M15 dan kita mulai membuat marking untuk zone support and resistance. Okay. Dan kita tunggu. So kita dah boleh anggapkan yang zone ini adalah zone yang valid untuk resistance. Okay. Tapi dia dah 3 kali touch, 1, 2, 3. Dekat sesi Eropah dia touch 3 kali. So kemungkinan untuk dia pecahkan nanti memang tinggi lah. Jadi bila kita tengok sesi Amerika, dia pecahkan trend line tersebut. Dia turun, dia retrace dekat sini. Oh, jauh retracement dia. Kadang-kadang sebab news ni. Contoh kalau terlepas, tak apa, itu dia tak valid, dia tak simetrik lah. Retracement daripada sini kan. Okay guys, so kita dah dapat itulah adalah jadi kesimpulan dia sesi Eropah ni dia tengok dia fly valid lah, valid kita dapat 85 pips. Okay, 84 pips fly sesi Isnin lepas, hentak sell kat sini. Jadi kita nak tahu macam mana betul ke dia fly, jadi kita ambil indikator, ambil MACD ke LOD, LL report. Okay, lepas tu properties tu kita import dia, kita bagi dia terang sikit lah. Ya, boleh. Ya, Encik Azwan. Boy, Sunam. Boleh. Sunam dah tu. Tahniah lah Encik Azwan. Dah sampai ya, memang kita akan masukkan dalam grup. Memang video kita ni ada rakaman. So Cikgu Angelin akan share video tu ya. Dia yang bertanggung jawab untuk share. So tahniah untuk Jazwan, dia dah profit rasanya hari ini. Market dah Sunam. Okay. Zone entry kita sharp. Tadi memang kawasan entry kawasan ni lah. Dia hit kita punya ni sebab dia daripada bawah gaji Jumaat. Dia daripada bawah, kita marking daripada ni lah. Dia daripada ni, dia mesti korang faham dia punya konsep. Dia turun, dia tembus zone retracement, dia hentak golden zone,
dia hit kawasan trend line kita, dia touch kita punya trend line, ya trend line ni, zoom ya daripada ni, home sell kat sini. MACD pun memang dah bagi hint dah. Okay, letak tu saya letak moving average. Ya, saya harap korang faham lah guys. Saya harap bukan korang faham tapi maksud saya sebab saya harap rakaman ini terang lah kiranya ya. Saya risau tak terang. Okay, jadi kita sekarang dekat M15. Okay, bila kita dah sampai ini kan, kita contoh sebelum saya pergi tadi. Contoh yang ni tadi kan, dia hit zone resistance, zone golden zone, dia hit golden zone, dan trend line tersebut dia masuk golden zone. Trend line tersebut masuk golden zone. Kalau trend line tu masuk golden kawasan retrace tadi pagi tadi, okay, sesi yang hari ini, golden zone kita punya zone apa resistance tu, trend line tersebut telah melanggar zone resistance kan ni, so valid untuk sell. Lepas tu market junam lagi. Lepas tu dia buat retracement, dia sentuh golden zone, dia hit lagi trend line, sell lagi. Okay, itu adalah confirmation. Jadi bila kita dah dapat, sekarang kita dah tukar lah. Kita dah TP, kita dah take profit lah dekat sana. Apa sebab TP? Sebab dia hit kawasan trend line kita. Kita kena pandai bermain dengan market. Kita kena pandai ikut dia punya rentak, follow arah dia. Okay, korang steady saja, memang korang lama-kelamaan korang memang faham dengan konsep ni. Okay, korang ni shortcut untuk korang memang akan faham ni. Okay, jadi kita kekal dengan trend line kita untuk masih dengan ni. Jadi kita remove semua ni sebab structure dah berlaku, breakout structure dah berubah, dah berlaku breakout. Ya, ni dia breakout, dia retrace dan dia breakout. So structure kita dah berubah dah. Structure untuk yang ni bukan structure keseluruhan ya. Maksud pendek katalah dah breakout dah. Dia dah BO breakout sesi Asia dan Eropah, sesi Asia telah di breakout oleh London session. So itu yang kita selalu, kalau kita ada trader, dia ada trader ramai juga lah, tak semua, dia masuk sesi, dia favorite dia adalah London session. Okay, London session ni terkenal dengan London breakout ya. Tapi selalu ada fake out dulu sebelum breakout. Fake out tersebut adalah retracement menuju ke arah golden zone yang ini. Ya, selalu trader London session saja, start saja pukul 10 dia hit buy, okay? Dia hit buy atau sell. Tapi yang ni memang cun lah. Tapi ada London session dia sampai golden zone, terus dia turun bawah. Ya, baru dia sambung fly pergi atas. Itu kena hati-hati. Dia buat fake out guys. Okay, dia buat fake out. Okay, that's why kalau kita tak membuat marking support dan resistance, kita memang tak akan tahu apa yang market nak buat. Okay guys, so jadi dia breakout sesi Asia punya price tu. Ya, ini adalah sesi Asia. So London session start daripada sini, hit, dia fly, dia retrace dan dia sambung sampai kawasan trend line. So kalau kita tengok dekat sini dah pukul 13.15. Kiranya dah pukul 7 pagi lah. 7 petang dekat Malaysia. So 7 petang dan dia hit dan dia turun. Okay, bila dia sentuh zone trend line kita tu, tak boleh terus sell sebab selalunya kita kena tunggu masa sesi Amerika. Baru kita boleh tengok apa yang dia lakukan, baru kita nak tengok confirmation. Kalau bayangkan kita sell dekat sini, memang sell jugalah. Tapi kita tengok dekat MACD, moving average MACD masih ke atas, warna hijau. Warna merah dekat bawah. Okay, belum ada hint sell lagi. So dekat sini, baru ada persilangan sell dekat sini. Okay, so kalau korang rasa confirm, memang SOP dah complete, korang boleh sell, ataupun korang tunggu berlaku engulfing, bearish engulfing yang ni, merah dia makan candle biru tu, baru korang sell,
atau korang nak tunggu sampai nih, sampai dia touch, tapi jauh sikit lah guys, sampai dia melepasi kawah, memang selamatlah. Baru dia lepas saja kawah tu, baru kita entry sell. So kalau contoh kita ambil sell kat sini, ataupun dia masuk EMA, dia masuk saja negative zone, korang dah boleh entry dah. Okay, kalau nak, sebab confirmation dekat atas dah confirm complete dah SOP dia. Tapi kalau tak nak juga, nak play safe, selepas kawah tu EMA melepasi kawah ni, korang entry kiranya dekat sini lah. So kalau contoh korang entry dekat sana 1951, 1948, 49, 50, 51, 40 pips. Boleh hold lagi, boleh hold sebab dia dah melakukan breakout di kawasan support kita. Dan kalau contoh kita hold sampai 1945, macam mana kita nak tahu dia ni, yang tu saya susah ni nak bagi tahulah. Kawasan take profit tu saya tak tahu, tapi kalau kita tengok dekat sini, kita boleh ambil macam ni lah, ambil daripada bawah dan marking trendline bawah macam ni lah ya. Ya. Ada soalan? Cik Sadi kan ada soalan? Gaji Jumaat. Zone kena buat sendiri. Yang membantu kita untuk buat zone tu adalah, sebenarnya zone ni dekat smartphone pun boleh tahu, semua boleh. Yang membantu kita untuk memasang zone, yang tentukan zone tu adalah Fibonacci. Cik Sadikin, Fibonacci tu yang bantu kita. Cik Sadikin, saya perlu Cik Sadikin ni, dia banyak bertanya dengan saya dekat Telegram tau, dia banyak pertanyaan. Okay. So saya nak fokus dengan dia ni, saya nak personal coaching dengan dia. Okay. Saya nak personal coach dengan dia. Dia memang ni, kiranya memang taklah newbie sangat, cuma dia banyak persoalan lah. So saya nak bagi dia faham, ya, itu adalah normal, ya, normal. Sebab tapi bila kita faham saja, orang faham saja dengan market, orang memang akan jadi king dalam trading. Orang akan jadi silent trader. Jangan jadi IB tau. Fokus grow account saja. Jangan jadi IB. Jangan orang kata, itulah. So guys, itu yang telah berlaku masa hari Isnin. Setup ni tak boleh jadi kena marah. Setup ni tak boleh jadi IB Saya tak faham Cik Azwan, apa yang marah tu. Okey, tak apa. Okay, itu yang berlaku hari Isnin lah guys. Okay. Penat explain. Penat bercakap guys. Aduh. Kita tengok apa yang terjadi dengan market. Yalah. Dia dah membuat breakout dah tu. Cik Azwan. Dia dah buat breakout. So kalau dia ni lagi buat zone sendiri susah nak mana? Tak susah Cik Sadikin. Senang saja. Dia sangat mudah sebab Fibo yang dah marking untuk kita. Ni mungkin Cik Sadikin belum faham lagi lah. Saya yakin Cik Sadikin belum faham lagi ni. Memang kena bagi faham. Saya nak coaching dengan Cik Sadikin ni ya. Okay. Jom kita masuk pada sesi setup ni satu hari satu entry. Kalau jadi IB, boleh juga kalau nak entry sesi Eropah, buat marking kat sesi Eropah lah. Dia boleh masuk sesi Eropah juga, Cik Azwar. Tapi kita boleh deal dengan ni, kita boleh deal dengan kita punya ni tau, deal dengan kita punya
student. Yang tu kena jawab sendirilah Cik Azwan, boleh scalping ke tak? Scalping boleh, nak pergi time frame rendah ke maksud boleh, tak ada masalah, pergi lower time frame. Lepas tu bolehlah jadi IB. Tapi memang high risk lah sebab lower time frame kan. Lower time frame ni pun kalau kita masuk, kita cari setup memang ada pun. Memang sentiasa ada. Scalping. Tapi mata kena tajam lah. Mata wajib tajam. Contoh yang ni kan, tarik dia turun, tengok ni M5 ya, dia turun, lepas tu dia buat macam ni. Saya nampak apa yang dia buat. Lepas tu dia naik, lepas tu dia turun, harga yang ni, makin lagi dekat sini. Makin kat sana. Kita dah boleh tarik Fibo dah, sebab yang ni lebih tinggi daripada ni. Tarik Fibo, lower low, higher low, dia hit Fibo zone, marking zone, goal buy now. Itu sajalah. M5 guys. Bolehlah bagi tahu dengan follower, goal buy now. Itu saja. Lepas tu tunggu lagi. Tunggu lagi setup muncul. Kita nampak lagi. Pump makin. Lepas tu tunggu sekejap. Pump dia hit lagi lebih rendah. Jadi kita tarik Fibo daripada ni sampai atas ni. Dia hit lagi golden zone. Ini memang fokus kita golden zone saja, scalping. Makin gold sell now. Itu saja. Gold sell now. Macam tu lah. Kalau nak jadi IB. Tapi pandai-pandai lah guys. Hati kena kental. Lepas tu tengok lagi. Zone tu memang dah ada. Dia memang Fibonacci. Fibonacci tu memang akan buat zone untuk kita. Tapi kita nak buat tu ikut SOP. Goal buy now ke? Oi, Zo mana ada buy, dia dah rejection tu. Ni M5 guys. Dari paling rendah lah yang ni. Mungkin juga dia nak fly lagi, tak tahu. Tapi dia dah buat rejection lah. Tapi kena hati-hati tau guys. Tapi MACD zone ni tau, zone negatif. Jadi kita tarik daripada ni. Tarik. Ambil yang paling tinggi ni lah. Paling rendah yang ni. Paling tinggi, paling rendah. Dia hit lagi golden zone, tengok. Golden zone kat sini. Gold sell now. Jadi entry kat sini 58, 20 pips. Scalping kan. Wow, okay. Azwan, dalam H1 makin horizontal line jam 2 jam 10. Boleh. Jam 8 boleh. Guys, siapa nak screenshot boleh juga. Tukar ke M15, mark high and low. Antara jam betul untuk sesi kalau nak cari sesi Eropah. Punya entry. Sekiranya high ke low, target betul. Sekiranya low ke high, target buy, betul. Tarik Fibo dan marking golden zone, marking support and resistance lagi. Jangan marking golden zone saja. Entry kat M1 menggunakan MACD, boleh. M1 ke, M5 ke, mana-mana yang kita nampak tu ada. Saya dah ajar dengan korang MACD. Dia punya kekuatan ni. Watch bila candle sampai ke resistance zone atau trend line, nak entry sell ke nak tengok MACD? Tengok MACD. Tengok MACD. Kalau dia masuk saja kawasan negatif, dia masuk saja, lepas tu kita tengok SOP, 6 SOP penting tu lah. Bearish engulfing. Lepas tu bearish engulfing, apa lagi? Kalau nak tambah moving average boleh juga.
Tapi jangan kalau nak pasang moving average tu pastikan ni tahu nak pasang moving average tu tak payahlah nak sampai 54 kan. Mungkin korang boleh pasang 55 saja. Pasang single saja cukup. Tu tengok apa yang berlaku. Tak payah nak double lah. Tengok apa yang berlaku. Ni yang berapa? Yang 15. Korang tengok. Apa yang berlaku. Pandai-pandai hadam ya. Tengok sendiri. Apa yang berlaku. 1, 2, 3. Jelas tak? Boleh nampak kan? Tengok moving average tu. Dia fly, dia hit punya golden zone, berlaku rejection, MACD paras negatif, berlaku persilangan, dia tentu saja resistant. Moving average tu dia tetap kekal berada di atas. Dia kekal di atas. Itu kita tukar pergi 89. Boleh, soalan lah, boleh. Oke, kita tengok ni. Tengok moving average 89 tu kekal di atas. Dia kekal di atas. Dia menguasai candlestick. Candlestick dekat bawah dia. Jadi position sell tu masih strong sampai sesi Amerika. Oke, fungsi lain MACD bagi saya, contoh ni, dia bagi kita tambah confirmation tau. Okay, tengok ni ya Cik Azwan. Tengok yang ni. Yang lain merah ni dia bagi tahu kita contoh. Kalau kita tengok dekat zone kita dekat atas, kalau kita tengok yang ni, dia dah hit kita punya golden zone tau. Dia dah hit golden zone kita. Jadi secara psikologi kita mesti nak sell. Secara psikologi, logik dia, kita nak sell sebab dia dah hit retracement. Jadi yang kita belajar, bila kita dah siap-siap marking kita punya zone dan candlestick hit zone retracement kita, dan kita akan membuat anggapan, dia akan menyambung momentum sell dia. Sebab yang ni tengah sell kan, dia turun, dia hit support, dia retrace, dan dia punya psikologi adalah logik dia nak sambung menurun ke bawah, dia nak sambung trend line tersebut. Tapi dekat MACD, kalau kita tengok ya, tajamkan mata korang perasan tak warna hijau tu? Warna hijau, EMA warna hijau, dia berada dekat atas merah. Jadi kiranya walaupun dia dah masuk zona negatif, bila dia buat macam tu, dia macam bagi saya tak berapa sedap lagi nak membuat kita nak entry. Kita akan floating lagi. Dan ini kita boleh nampak dia sideways. Dia rapat tau, candle dia moving average warna merah dan hijau ni dia rapat, dia melekat, okay? Dan moving average warna hijau berada dekat atas merah. Walaupun dekat sini memang dah sentuh golden zone. Jadi kita boleh guna MACD ini sebagai penentu pada kawasan yang betul-betul dia nak pergi jauh. Ya. Dan moving average 89 ni, ini moving 89, dia masih berada dekat bawah. Candlestick masih kekal dekat atas. Maksudnya masih berlaku lagi zone floating. Okay? Masih berlaku floating. Itu kita punya confluence lah orang kata. Okay, apa yang sesuai? Untuk teknik ni, Encik Muhammad Sadikin, ini bukan indikator tau, ini adalah strategi, ini adalah teknik. Okay, ini adalah teknik. Ini adalah strategi. Semua sesuai. Yang ni tak perlu kita tak perlu pilih pair. Semua pair boleh. Kecuali Bitcoin. Okay? Bitcoin tak berapa sesuai lah. Bagi saya Bitcoin tak berapa sesuai. Bitcoin ni dia dalam dunia dia sendiri. Ya, dia tak terpengaruh dengan USD,
dia tak terpengaruh dengan mana-mana mata wang. Dia kan Bitcoin, dia ada level dia sendiri, ada kelas dia. Dia sombong sikit orang kata, dia sombong. Jadi saya tak tahu, saya tak pernah try untuk Bitcoin, tapi memang untuk semua pair boleh lah. Tak kira lah US30, US30 ke. Okay. Tengok US30. Oh boy, US30. Oh, gila US30 guys, spiking habis. Gila. US30 ni bahaya sikit lah main US30. Jauh dia punya ni. US30 tak berapa sesuai. Dia tak tahulah. Okay guys. Dah 10.30 ya. So sekarang ni kekal bearish lah momentum. Moving average 89 masih di atas. Tapi seperti biasa memang walaupun trendline masih bearish, ya, masih menuju ke bawah. Tapi jelah kan tak ada news hari ini. Jadi kemungkinan besar dia boleh bermain dekat kawasan-kawasan ini sajalah, kawasan-kawasan sideways atau kawasan zone kita. Kalau dia buat breakout, itu lain cerita lah. Tapi kalau kita tengok sini dah berlaku rejection ya dekat sini. Mungkin dia nak fly, dia nak terbang, dia nak pergi dulu, lepas tu dia hit lagi golden zone, kita tak tahu. Yalah, cukup 50 PP. Kalau entry kita gajah, kalau capital kita besar dan entry kita gajah, kita entry satu USD sebagai contoh, 50 pips tu ada 50 pips tu dah 500 USD. 50 pips tu dah 500 USD entry gajah. Capital kena besar lah 2000 USD ke. Tapi kalau kita punya head capital dalam 100 USD ke 200 USD, kita entry 5 sen saja cukup. Take profit 50 pips. Grow account tu sampai jadi 100, 200 USD ke 500 USD. Lepas tu tunggulah NFP, FOMC. Okay. Full margin. Kalau dah sampai 1000 USD, dah account dah grow sampai 1000 USD. Okay. Lepas tu bahagikanlah 500 ringgit tu withdraw ataupun asingkan masuk dalam wallet. Okay, 500 lagi account perang. Lepas tu tunggu news impact yang paling quality punya news impact, NFP, FOMC, GDP ke CPI, okay? Paling best ini NFP, FOMC, okay? Ada trader dia trade 2 kali sebulan saja. Tapi memang capital besar lah. Dia trade masa NFP, FOMC, 2 tu saja. Ada trader macam tu. Lepas tu sebulan tu dia stop trade, dia santai, enjoy dia punya gaji, okay? Alright, taklah sampai nak beli private jet. Betul. Yang beli private yang dekat TikTok orang nampak sampai sewa jet, private jet. Private jet tu tak sampai Pening tu. Terbang dekat sana saja. Sampai sewa Lambo apa semua. Yang tu memang saya tak tahulah. Itu memang IB lah dia kerja. Sanggup buat kerja macam tu. Okay, saya punya niat ni saya tak nak, saya bukan nak jadi IB, saya nak bagi ilmu itu saja. Okay guys, tak apa, cukup sehari betul. USD Limbers Public belum cukup, bukan nak beli Lambo, ya betul. So, sekarang ni saya tengok ada soalan daripada student lain. Kalau korang nak saya huraikan lagi yang hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, boleh. Esok kita boleh go lagi. Esok saya free. Okay? Esok hari berapa? Sabtu. Setakat ni Cik Azwan memang faham lah. Saya percaya Cik Azwan faham. Yang penting, yang lain-lain tu boleh tengok education video yang ni nanti. Okay? Kalau tak faham, ada yang tak faham, DM saja. Saya dengan rela hati, dengan gembira nak bagi, nak share, nak buat lagi, nak terangkan lagi pembentukan setup yang dah berlaku sebelum ni. Okay?
Al-Hafiz Sukiran join. Al-Hafiz, Cik Al-Hafiz, saya minta maaf sebab kelas pun dah nak hampir habis. So kita ada buat rakaman dan saya akan upload ataupun mungkin Cikgu Angeline akan terus hantar video dengan saya dan saya akan hantar video kita ni, saya upload dekat kita punya group education ya. Hari ini kita ada buat rakaman, saya akan upload, buat naik dan korang boleh tengok ulangan tersebut. Okay, yang penting SOP dia adalah tengok dekat ni yang Cik Azwanda ni, yang dekat in-call messages tu. Okay, alright. Saya nak ni, saya letak dalam Telegram kita. Saya bagi pembetulan sikit. Page 1, saya share. Cikgu, tanya kalau tak boleh screenshot dalam grup cikgu, nak explain cikgu tak faham apa saya sabar. Okey, lepas ni kita punya grup tu saya akan lalaikan privacy dia. Jadi korang boleh download semua education video dalam tu ataupun sebarang yang inilah ya. Tu dah fly dah. Dah fly guys. Memang dia main sideways lah secara psikologi. Dia tak sideways juga lah, sebab dia dah fly ke hijau tadi. Kita tak tahu juga, pukul 4, nanti pukul 2 pagi dia tiba-tiba terbang sampai atas. Lalu macam tu, tak tahu lah. Saya memang kita malam pagi, tubuh kita dah tidur semua kan, betul tak? Okay guys, Cik Sadikin nanti boleh tengok education video, boleh download. Apa lagi ya, saya akan share setup langkah-langkah tu dalam kita punya group Telegram ya. Saya nak share sekarang, so saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Sebab nanti kalau terlalu panjang, nanti karang besar size kita punya video tu nanti. Okay, so guys, itu sahaja. Salam sejahtera, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi esok lusa bila-bila masa. Roger saja, nanti kita buat kelas. Okay guys, so itu sahaja dan selamat malam. So kalau ada ni bolehlah belanja saya, belanja coach review untuk Fibonacci dekat Shopee ya. Okay guys, itu sahaja. Bye.